Kisah ini diceritakan ini berlaku di salah sebuah kawasan di Sabah. Di Sabah. Dan kiriman kita Tony yang berkongsi pengalaman beliau, katanya di Sabah ni orang-orang Sabah memanggil makhluk penanggal seperti orang-orang Singapura dan ada beberapa kawasan di Malaysia memanggil penanggal ni sebagai namanya orang Sabahan panggil balan-balan. Tapi kalau di Sabah tidak dibenarkan untuk sebut namanya balan-balan, hanya boleh disebut B2 ataupun B2. Sebabnya kalau sebut balan-balan, makhluk itu akan datang menjelma. Dan ada dikirimkan di sini kalau sebut nama dengan ayat ni dalam kawasan yang ada lah. Kalau kawasan tak ada, dia takkan datang. Misal katalah tempat tu memang ada sejarah penampakan penanggal berdiri dekat hutan tu, dan kata beliau kalau sebut perkataan ini, balan-balan terputus kepala dengan badan. Balan-balan terputus kepala dengan badan. Dan ada lagi yang sambungan-sambungan yang tak perlu saya bacakan. Biasalah Eddie, takut pula nanti kat sini. Jadi kata Tony, ini berlaku sebenarnya kepada salah seorang rakan beliau. Waktu tu mereka seramai 4 orang saja duduk bersembang di kawasan rumah. Jadi salah seorang dari mereka mengatakan, adakah betul tak bah? Kalau disebutkan perkataan balan-balan dengan adalah yang ayatnya yang saya tak boleh bacakan, nanti akan menjelma penanggal. Jadi salah seorang teman yang bertanya soalan ni dan menyebut, anda bayangkan di dalam kawasan perkampungan yang dikelilingi dengan hutan. Bah, betulkah kalau panggil sebut nama balan-balan, penanggal akan datang? Betulkah? Bah, betul kalau sebut balan-balan, penanggal datang? Ya. Iya kah? Iya. Aku tak percayalah. Aku cuba sebut balan-balan terpisah kepala dengan badan. Balan-balan terpisah kepala dengan badan. Diteruskan bacaannya yang saya tak perlu sebutkan lagi. Kemudian ditoleh. Teman saya toleh. Nggak ada apa-apa. Ini semua cerita dongeng bah, kata beliau. Saya pun memarahinya. Kata Tony, kamu gila buat kerja ini malam-malam macam ni. Seram aku. Sudahlah, jangan fikir bukan-bukan. Dan kita duduk lebih kurang nak dekat sejam cerita tentang hantu gangguan dalam kawasan perkampungan kami di kawasan Sabah. Setelah sejam, masing-masing pulang ke rumah. Berjalan pulang ke rumah. Apa yang berlaku selepas kami pulang itulah, kami diganggu sebenarnya dengan kehadiran makhluk penanggal. Kata Tony, saya sedang berjalan, tiba-tiba saya perasan dari jauh ada cahaya putih terbang. Cahayanya dapat saya lihat, dan itu bukan cahaya kunang-kunang yang ada di kawasan hutan berdekatan dengan mana yang saya tinggal. Bila sampai depan rumah, saya macam terasa ada sesuatu ikut. Tapi bila saya toleh tengok, cuba periksa, tidak ada sesiapa. Sebelum masuk ke rumah ni, saya pun membersihkan kaki saya dengan menuang air di kaki di depan pintu masuk rumah. Setelah itu, baru kita masuk ke dalam kisi. Tutup pintu, tiba-tiba pintu rumah saya digegar beberapa kali. Siapa pula ini? Siapa tu? Digegar lagi. Jadi saya cuba lihat daripada celah pintu, tidak nampak sesiapa pun yang ada di luar.
Saya pun berjalan menuju ke bilik saya, masuk ke dalam bilik dan boleh rasa seram seperti ada sesuatu di luar rumah yang ingin masuk ke dalam rumah kami. Ibu saya kemudian masuk dalam bilik, tanya pada saya, "Tony, tadi pergi mana?" "Oh, saya beritahu ibu yang saya bersama dengan rakan-rakan saya sedang duduk." "Kamu buat apa tadi?" kata ibu saya. Saya terdiam. Kenapa ibu saya pagi-pagi macam ni marah-marah dengan saya ni? Dipendekkan cerita, kata Tony, keesokan harinya ibu saya katakan bila saya pulang ke rumah, ada sesuatu di luar rumah yang nak masuk ke dalam. Dan ibu kata bitu-bitu yang ibu ternampak daripada celah tingkap. Bila saya dengar ibu kata bitu-bitu, saya terperanjat kisih. Dan saya tanya teman-teman yang lain, mereka semua diganggu, termasuklah teman saya yang memanggil balan-balan pada malam itu. Ini memang benar-benar berlaku. Tapi saya tak nampak kisih, rupa bentuknya. Saya cuma dapat rasakan gangguan, pintu saya diketuk beberapa kali. Dan ibu saya memberitahu saya, ada kunjungan sesuatu yang tak diundang di luar rumah kami. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Tony, orang pendengar Sabah. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Wah, ini kisah Saya sebenarnya terima kasih pada teman di Sabah yang berkongsi pengalaman Saya pun tak tahu sebenarnya di Sabah dipanggil bitu ataupun balan-balan. Tapi di Sabah kata Tony ini tak boleh sebut balan-balan di Sabah sebab tidak dibenarkan. Kalau sebut namanya akan datang makhluk penanggal ni. Oh, seram juga ni. Macam memanggil lah orang kata. Dia siap dengan mantra lagi. Badan-badan kalau dia menjema baru balan muka aku. Eddie berani tak kalau saya mungkin cakap Eddie, okey, apa kata malam ni Eddie pergi MacRitchie, rekod video dan sebut, saya kasih nanti mentera yang panjang ni. Boleh? Seorang diri kan ada teman? Seorang lah. InsyaAllah boleh. Kita tengok kalau ada orang yang suruh saya. Kau jangan nanti besok kau tak kerja. Baik, dalam rancangan Misteri Jam 12 bertemankan Casey dan juga AD Junaidi ataupun AD bersama dengan saya pada pagi ini. Kisah tentang balan-balan tadi ramai yang berkongsi, ada rakan-rakan dari Sabah yang katanya bukan bitu apa sebutannya? Bibi ataupun janganlah ataupun Ultraman. Janganlah panggil saya baby.
Ya, kadang-kadang kita mesti bergurau ya. Ya, jangan macam tu. Baik, kita simak kiriman yang ada di Facebook KC dan juga Facebook Ria 897. Dan di Facebook Ria sebenarnya kita baru saja berkongsi link pada video lagu terbaru Misteri Jam 12. KC nyanyikan bersama dengan Eddie Lagu yang diberi judul Hanya Hiburan. Betul sekali, hanya hiburan saja. Baik, ini yang ada di Facebook KC. Nanti sekejap lagi diperiksa Facebook Ria 897 lah. Kita ada teman kita Fauzi Rosli sedang memantau siaran ini. Kita juga ada Emily Imelda katanya, apa kata KC kasih Junaidi Sali baca satu story dekat tempat kronik Junaidi Sali, peace. Saya pernah lakukan kerja ni di mana saya keluar konti, pergi ke sebuah tempat yang sunyi sepi dan membaca kisah berkaitan dengan tempat tu. Memang segan. Ada beberapa kali saya pergi, kemudian batalkan niat, saya patah balik. Sebab kadang-kadang tu segan. Biasalah. Faham. Tapi tu semasa belum berumah tangga. Sekarang dah ada anak. Nak pergi pun saya tak kisah kalau saya, tapi fikirkan anak je. Baik, kiriman yang ini daripada siapa lagi? Aida Johan kata, salam MJ12 semua. Pu kiri, pu kanan. Moga makhluk sesat yang tu takkan dapat tembus talian. Makhluk sesat mana pula ini sebutkan sini Yang ini kita ada Zarina Jazrin, JR Go Plated kata beliau, KC saya sokong kalau DJ Eddie buat rakaman outdoor macam KC dulu, pasti lebih interesting. Suka kata beliau, geng hantu. Yang ini Muhammad Ashraf, salam DJ KC. Ini Muhammad Ashraf tadi yang cakap ni katanya, dan juga ADJ macam biasa, dan Pendongo Setio dari Jelebu Nagori 9 Malaysia ada request. Antara. Tolong putarkan lagu baru KC dan Eddie Misteri Jam 12 tu. Boleh ya? Lagu tu ada di YouTube Boleh anda dengar lagu tu. Nanti tengoklah kalau di akhir rancangan ni, kalau ada peluang lah dan ruang ya. B Kuasa 2 atau Ultraman kata Nana. Memang seram. Benda ni memang popular dekat Sabah. Suka makan punggung manusia. Seram makan punggung manusia. Wah. Lain pula seliranya macam Eddie boleh try ikut. Ini katanya tadi Mimi Mak Rock ini Rafael Lim kata, matai slang Sabahan bermaksud teruk lah. Dah lah sorang-sorang dalam bilik dan saya tabu nak sebut nama. Tebu nak sebut nama benda-benda tu. B Punca 2 kepala terbang. Walaupun tinggal di bandar, hantu B Punca 2 ni tidak boleh main terutamanya di Sabah. Kira paling ditakuti. Nak tahu macam mana nak tahu kalau benda ni datang? Kalau dengar suara dekat, kira-kira selamatlah. Dan bila jauh tu harus berjaga-jaga. But still, congrats kisah hantu Sabah berkumandang di MJ12 B Kuasa 2 Jadi suara bunyi makhluk tak bercakap lah nanti orang Ultraman lah, kita panggil Ultraman ni. Ultraman tak sedap lah. Kita panggil nama helmet lah. Dia tu macam helmet terbang Si helmet ni tak sedap lah nama. Okay, maybe helmet. Helmet boleh lah, helmet Indonesia lah. Kalau tak tahu helmet apa, helm Ya betul. Ya betul. Oh bukan helmet, si helmet ni macam mana bunyinya Kalau katanya di sini, kalau jauh bunyi maknanya dekat, kalau dekat bunyi maknanya jauh. Ni bunyi helmet ni macam mana agaknya? Saya kurang pasti. Kalau dia kata Cik Kak ataupun Cik Pun ke apa tu, dia kata sama juga kan. Kalau katanya Cik Pun Cik Kak ni mengilai mungkin mengilai jauh, mengilai dekat. Kalau si helmet ni bunyinya macam mana agaknya? Adakah bunyi nyaring? Saya pernah menonton ni satu dokumentari tentang hantu-hantu ni. Ada mengatakan ada jenis-jenis bunyian yang dilakukan lah. Ini melalui satu CD yang teman saya pernah bawa dan saya tonton. Dan ia adalah satu CD yang amat menyeramkan yang pernah saya tonton. Antaranya si pengacara bagi rancangan ini. Beliau adalah seorang rakyat Hong Kong kalau tak silap saya. Jadi dia pergi di beberapa kawasan di Nusantara ini. Khususnya dalam video tu saya tonton dia pergi ke Thailand. Dia berada di Hong Kong sendiri. Dan kalau tak silap dia pergi ke Filipina. 3 negara ni. Dan dia berjumpa dengan bomoh-bomoh di sana. Dukun-dukun sana. Dan ada antara yang dipaparkan ni, dalam rumah dukun tu ada kepala-kepala tengkorak manusia.
Dia masuk rumah. Nanti rumah ni dukun sambut macam misal kata dari Thailand ni dia sambut. Dan rumahnya, anda masuk dalam, luar nampaklah rumah kayu, tapi dalam rumahnya tanah. Tak ada, lantainya bukan lantai beralas papan ke, bukan simen, tapi tanah. Dia jalan nanti sampai di belakang satu bilik ni, biliknya pun tanah. Di alas ada tikar, kemudian ada tempat bara, dan kat dalam tu lah, di dalam bilik tu ada tengkorak-tengkorak manusia. Yang dari mana dia dapat tak tahu. Tapi dia tanya lah, ini semua perlu dilakukan. Kemudian bila dalam sesi rakaman tu dilakukan, tunjuklah apa yang kau buat ni. Dia kata dia nak tolong salah seorang pelanggan ada masalah ni lah, saya ingat lupa ada lah. ritual dia Kemudian dia ambil seekor ayam hitam depan TV tu, sembelih. dia bukan sembelih, dia pintal kepala ayam tu sampai putus. Sembelih satu hal, saya tengok pun saya tak boleh pandang benda-benda gini. Kemudian darah dia tuang, dan ada benda lain dilakukan lah. Ini dokumentari yang dibuat. Saya rasa kalau di Singapura pun memang tak boleh ditayangkan, sebabnya memang kronik nampaknya. Baik, kita akan kembali dengan kisah selanjutnya. Tapi di Facebook Ria sebelum tu, Eddie, siapa yang ada? Okey. Biasa juga ada. Okey, link yang dihantar oleh KC tadi, lagu terbaru Misteri Jam 12. Di sini ada juga yang kata, kalau yang KC tanya, anda fans MJ12 dari mana? Siapa tu? Kita dari mana? ada teman daripada Norkia Jones kat Simpang Bedok sekarang. Orang England yang balik kampung. Tapi malam-malam ke Buloh. So time for me Hong Kong dengan Capsai. Simpang Bedok sih. Ni Simpang Bedok daerah mana ni? Adakah daerah 897? Daerah enak-enak? Daerah yang apa tu, yang kedai jual dimsum tu? Bila tanya sekarang terus terlupa. Betul-betul. Tak apalah, nanti kalau ingat kita cakap lah. Dan terima kasih pada yang ada. Lagi siapa lagi? Kita ada teman daripada Johor Bahru, Khairul Hazwan Hamdan. Juga daripada Alabama, USA, Rohdia Rahim yang juga ada di Facebook. Terima kasih pada anda semua. Baik, kini saya nak bacakan beberapa lagi kisah pada hari ini. Antara kisah yang ingin saya bacakan ini adalah kiriman email yang saya terima datang daripada Haji Sapuan, yang berkongsi peristiwa yang kata beliau ni amat penting sangat-sangat untuk kita berkongsi kepada pendengar-pendengar yang lain, supaya dapat jadikan sebagai satu iktibar untuk kita semua. Jadi Eddie, sudah bersedia? Ya, sudah. Kita dengar sekarang. Inilah kisah Misteri Jam 12 dari Haji Sapuan. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Assalamualaikum kepada KC dan juga pendengar rancangan Misteri Jam 12. Nama saya Haji Sapuan. Saya ingin berkongsi satu perkara dan saya rasa ramai perlu tahu tentang hal ini. Terpulanglah pada mereka nak percaya ataupun tidak. Begini sebenarnya, saya ini bukanlah seseorang yang handal yang boleh membantu segala penyakit pesakit yang ada kes-kes dalam kategori misteri. Rawatan-rawatan dalam kategori misteri, katanya Haji Sapuan. Tapi apa yang saya nak ketengahkan ini berlaku kepada salah seorang yang meminta bantuan saya. Nanti selalunya gangguan ini hanya akan berlaku apabila nenek kepada budak ni tidak ada di rumah. Nenek pada budak ni akan pindah-pindah. Nanti mungkin pada minggu ni akan duduk rumah anak nombor 1 untuk lebih kurang 2 minggu, 3 minggu. Selepas tu dia akan pergi ke rumah anak nombor 2. Bergile-gile mereka akan menjaga nenek mereka. Jadi ini satu tabiat yang baik sebenarnya. Yalah, sama-sama dapat menjaga nenek, dapat membahagiakan nenek.
Kisah yang saya nak ceritakan ni lah, bila nenek ni tak ada dalam satu rumah ni. Misal kata rumah ini, hal ini terjadi pada keluarga A, keluarga yang pertama. Kalau nenek ni tak ada dalam rumah ni, nanti salah seorang anggota keluarga, tak ibu, anak perempuan, akan terkena gangguan. Sampaikan gangguannya makin teruk. Antara benda yang berlaku, ibunya akan kerasukan. Dari waktu maghrib, mulanya kerasukan sampailah sebelum azan subuh. Ini yang diceritakan bila saya datang untuk melihat dan merawat. Jadi saya tak tahu sebenarnya puncanya. Nak tanya ibunya suka merayap waktu malam, tidak. Ibunya duduk rumah, kalau keluar pada waktu petang, malam pergi makan balik. Nak cakap ibunya ada orang buat, tak tahulah. Tapi bila saya cuba merawat dan merawat, sukar kisi untuk saya tahu. Sebenarnya kalau kita nak merawat, kita harus tahu puncanya, dari mana datang benda ni, dan senang untuk kita hapuskan punca tersebut. Akhirnya kisi, setelah saya pergi ulang alik rumah tu, nak dekat hampir seminggu lebih saya berada di rumah yang terkena gangguan ni, barulah saya dapat tahu punca sebenar apa yang berlaku. Begini kisi, ketika mak ataupun nenek ni lah ada di rumah, setiap hari Selasa, setiap hari Khamis, Selasa dan hari Khamis, nenek ni suka asapkan rumah dengan asap kemenyan pukul 7 malam sampai pukul 8 malam. Nanti bila 6.30 dia dah siap-siap bakar arang, masukkan bara, kemudian letak kemenyan, asap satu rumah. Di mana perbuatan ini tidak pernah ditanya, tidak pernah ditegur, sebab dah dilakukan banyak kali di rumah lama nenek sebelum beliau berpindah lah dengan anak yang A, anak yang pertama ni. Jadi bila nenek tak ada, rumah tu tak diasap dan benda tu datang tak ada makan. Benda yang saya maksudkan adalah makhluk jin. Akhirnya saya tahu puncanya. Puncanya nenek yang membakar asap kemenyan. Rumah-rumah yang lain dia tak buat, sebabnya anak-anak yang lain tak benarkan dan tak suka. Tapi yang ini anaknya tak kisah, buatlah apa mak nak buat. Jadi apa yang berlaku bila nenek ni ada di rumah hari Selasa dengan hari Khamis, dia akan bakar tempat bara, dia asap daripada daripada ruang tamu rumah tu masuk ke dalam bilik, ke dapur dan sebagainya. Setiap kali dia asap, bila jin datang ada makan. Hari Khamis jin datang ada makan. Jadi bila 2 hari ni jin datang tak ada makan, lama-lama jin jadi marah. Jadi marah dan ibu ataupun anak gadis dalam rumah tu akan terkena gangguan. Itulah hakikatnya. Jadi sejak tu saya cuba merawat dan cuba halau jin tersebut keluar. Dan kemudian saya kata padanya, jangan kau datang lagi dan mengganggu keluarga ini, sebab di sini tak ada makan untuk engkau lagi. Saya pun bercakap dengan tuan rumah ni, beritahulah ibu awak jangan asapkan rumah lagi, sebabnya jin ni makanannya adalah tulang-tulang dan asap. Jadi dengan adanya asap, kadang-kala jin yang lalu depan rumah, ya tiba-tiba terpanggil datang rumah. Jadi setiap hari Khamis malam Jumaat ataupun hari Selasa, bila nenek tak ada di rumah, rumah tu tak diasapkan, jin menjadi marah. Bila makanannya tidak disajikan, dengan itulah tuan rumah atau anaknya diganggu kisi. Jadi saya haraplah pada pendengar-pendengar yang sedang mendengar, kalau nak asapkan rumah untuk mewangikan rumah kita adalah satu amalan yang baik, sebab kita digalakkan untuk wangi-wangikan rumah kita. Tapi kalau kita mengasapkan rumah dengan niat konon-konon dengan asap ni ada sesuatu lah boleh melindungi kita, ataupun kita nak halau sesuatu, batalkan sudah niat itu. Terima kasih dan selamat tengah malam Gisi dari Haji Sapuan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu kisah ID tentang asap rumah yang dikatakan kalau mengasap ni akan mengundang jin datang rumah. Kita memang rumah kita digalakkan untuk wangi-wangi sebabnya ada jual juga wangi-wangian yang boleh kita bakar, aromaterapi. Betul. Tapi kalau niat kita salah tu, asap rumah macam tak tahulah apa niat nenek tu Sebab bagi saya kalau macam ada nak mengasap-asapkan rumah, lagi-lagi kalau macam kemenyan kan. Saya pernah diberitahu oleh teman yang bahawa
kemenyan ni sebenarnya adalah makanan jin lah. Wallahualam, saya pun kurang pasti kan. Jadi makin kalau diasapkan tu, makin tempat tu senang-senang lah untuk benda-benda yang tak patut datang, atau benda-benda ni semua untuk datang. Saya ada satu kisah ni tentang asap. Ini kiriman daripada Ashraf. Beliau pernah bertugas di kawasan tanah perkuburan. Jadi apa yang berlaku ni, pada malam tu dia datang dengan 2 orang lagi rakan lah, memandu di sana. Tugasnya adalah untuk buat pemeriksaan kubur-kubur yang nak dialihkan ke tempat yang baru. Dia datang survey lah. Tak tahu kenapa datang waktu pagi tak, waktu malam dia datang. Ashraf ceritakanlah. Jadi apa yang berlaku bila kami sampai di tempat kawasan tu, kami berurusan dengan penggali kubur yang bertugas pada waktu malam. Sebab tu datang malam. Minta maaf lah, saya mungkin tak terbaca bab tu. Jadi beliau kata sampai dekat kawasan kubur, saya pun berjumpa dengan penggali kubur yang bertugas pada waktu malam. Pada waktu itulah sedang kita berbual ni tentang plan lah yang nak alihkan. Dan apa yang berlaku ni, saya ternampak daripada sudut yang saya berdiri di belakang agak jauh sedikit, ada kubur ni berasap. Tak tahu dari mana asap tu datang. Dan saya hanya boleh fikirkan mungkin ada orang bakar sesuatu lah. Bakar kemenyan ke, bakar urupati ke, untuk wangikan kubur tersebut. Dan saya pun sedang berbual, mata saya tak lepas daripada pandangan. Setiap kali bercakap dengan penggali kubur ni, akan tertengok tempat yang berasap tu. Setiap kali bercakap akan tertengok tempat yang berasap tu. Dan di akhir perbualan kami, saya terpandang lagi dan saya terperanjat sebenarnya dekat kubur tu macam ada sesuatu sedang bertinggi di atas kubur dan sedang buka mulutnya. Bayangkan mulutnya tu ternganga, seolah-olah daripada mulut tu ternganga sampai dekat dada, sedang sedut asap yang ada di tanah perkuburan tersebut. Itulah bila terpandang saya istighfar, penggali kubur tu terdengar saya cakap sesuatu. Dia toleh tengok belakang, dia tengok saya dan dia katakan, "Nah, awak pakai ni." Kemudian dia minta tangan saya, dia ambil satu minyak, dia colitkan di tangan saya, kata beliau, dan katanya gosok dekat sebelah tangan kiri saya, gosok. Dan saya tanya, "Ini apa?" "Oh, ini minyak atah kasturi." Saya tanya, "Buat apa?" "Jin-jin takut dengan minyak atah kasturi." Itu saja katanya. Sebab mungkin dia tahu saya ternampak sesuatu dan takut benda tu ikut saya pulang ke rumah. Jadi setelah dia sapu, memang kisi minyak atah. Tapi dalam masa yang sama, saya pun takut saya pakai sesuatu yang mencurigakan. Saya sampai kereta kisi, dah hidupkan enjin. Teman-teman pun tanya apa yang saya nampak. Saya kata, "Nantilah, kat sini juga kau nak tanya." Tak ya juga. Kemudian bila sampai kawasan luar kubur tu, dah pandu jauh, kita pun berhenti seketika dan saya ceritakan apa yang saya nampak. Dan kemudian teman saya tanya, "Tadi apa yang abang tu selit dekat tangan kau?" "Entahlah, minyak atah," katanya. Dan saya rasa tak sedap hatilah. Saya pun ambil tisu, saya lap-lap sikit. Sebabnya saya tak tahu. Saya nak tanya ni kepada pendengar Ria, adakah benar minyak atah kasturi ni ditakuti oleh jin? Saya faham benda-benda yang ini kita kena rujuk pada yang pakar. Cuma nak tanya saja pendapat pandangan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam dari pendengar kita yang bernama Ashraf. Terima kasih. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Ya, kisah daripada pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Tadi Ashraf katanya nampak sesuatu. Mungkin yang lain tak nampak lah, dia seorang saja yang nampak. Dan saya rasa penggali kubur tu mungkin dah lali lah Eddie, dengan penampakan di kawasan tapak tanah perkuburan ni. Dah macam biasalah Yelah, kalau dia tak kuat semangat, takkan dia nak kerja gitu Saya tak apalah walaupun gaji yang ditawarkan mungkin 1 jam $100, tak apalah. Tak apa. Okay, salam. Nak pergi kerja hari-hari stres, babe. Alamak, nak pergi kerja pula. Hari-hari call, bro, kau teman aku boleh? Pergi kerja mesti bawa teman, bawa members.
Okey, ada yang suka dengan kisah-kisah pada malam ini. Terima kasih ucapkan pada semua yang sudi bersama dengan saya. Dan juga tadi tanya anda pendengar MJ12 dari mana sampai Edi pun masuk saya ada di depan Edi Jadi Edi, macam mana kawan-kawan Facebook ramai request tak terjawab Tak terjawab. Jadi jangan lupa lah Edi, kalau orang message tu cakap terima kasih je lah. Terima kasih. Okey, yang ini kiriman daripada Kak Sunita, kata Casey sedang mendengar MJ12 di Taman Jurong. Terima kasih. Ini Casey, bunyi balan-balan tu macam bunyi ayam, katanya Zuan Idris. Oh ya ke? Macam bunyi ayam Sebab saya rasa macam gitulah agaknya. Sebab ada juga yang daripada pendengar kita yang bernama Nana ni pun yang mengatakan bunyi balan-balan ni ada macam kuak, macam bunyi ayam-ayam tu, burung-burung kan. Jadi mungkin ada betulnya, saya pun kurang pasti, tapi agak menarik Terima kasih pada yang sudi berkongsi pengalaman. Dan Edi sendiri ada macam mana kisah daripada teman-teman yang Edi boleh kongsi dengan pendengar Ria? Kongsi dengan pendengar Ria, saya buat masa ni masih lagi sedang mencari kisah-kisah Tapi cakap pasal mencari ni, ada yang menarik perhatian saya apa tu? Di Facebook Ria ni. Ada yang kongsi dengan kita gambar. Gambar? Facebook mana? Facebook Ria. Okey, daripada D Sheikh Al-Baktal. Apa gambar yang tu? kongsi yang daripada Permas Jaya JB. Gambar yang ada kongsi sewaktu kawannya sedang production shooting di Sungai Buloh. Oh, okey. Ada yang menumpang di belakang. Jadi kalau sesiapa yang nak, saya tengah cari juga gambarnya. Mana? Ini Facebook Ria Facebook Ria, daripada yang awak dah share tentang lagu baru tu. Okey, saya cuba tengok ada tak. Ada dua yang menarik sebenarnya. Apa tu lagi? Yang lagi satu di Facebook awak sendiri, di fan page awak sendiri. Tak tahu sama ada betul ke tak, tapi memang menarik bagi saya. Mana dia? Seram juga tengok gambar ni. Tak tahulah sejauh mana kesahihannya, tapi harap janganlah terlampau terikut-ikut sangat. Terlalu taksub dengan benda-benda ni semua. Ada yang sedang mendengar sekarang ini daripada Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya dari Labuan. Labuan di mana tu? Sabah. Oh, Sabah juga. Oh, ramai orang Sabahan dengar Waalaikumsalam katanya nama saya Idris. Saya suka dengan kisah pada malam ini. Memang betul. Balan-balan ini adalah satu makhluk jenis hantu yang ditakuti oleh kita orang-orang Sabah. Dan kalau disebut nak dekat dengan ibu bapa kita, kita mesti akan dimarahi. Sebabnya tak boleh gunakan nama sebenar. Betul macam di Singapura pun kita tak cakap pocong kita kata gula-gula. Cik pun kakak cantik. Katanya kalau kita ibarat sebut-sebut nama-nama mereka ni, boleh datang dan menjelma mereka mengganggu kita. Cakap tentang gangguan inilah yang nak diceritakan oleh teman kita ni. Kata beliau, kata Idris waktu itu saya masih kecil, kalau tak silap tingkatan 3. Tingkatan sih, jarang gunakan perkataan tingkatan. Saya tanya pada ibu saya, ataupun kata beliau ni tanya pada mak saya, apa itu balan-balan. Dan mak kata, jangan kamu sebut nama-nama tu lagi aku tak nak dengar. Dan saya terdiam. Saya tak pernah pun tahu tentang balan-balan ni, namanya tak boleh disebut. Jadi pada suatu hari, apa yang saya buat ni, saya dengan teman saya sedang berada dalam rumah. Tiba-tiba cakap tentang balan-balan. Teman saya terus pergi di tingkap window lah. Dan dekat luar tu dia tengok dan dia kata balan-balan. Dan ada lagi perkataan-perkataan yang saya tak perlu sebutkan pada anda. Memang kalau dipanggil tak datang macam tu. Tapi nanti selepas mungkin 1 hari, 2 hari, tiba-tiba akan dengar dekat atas bumbung rumah bunyi macam bising seperti ada orang lari. Bila bunyi itu berlaku, maka berhati-hati sebab dia dah sampai. Kadang-kadang dia tak nak masuk rumah sebabnya tidak ada apa-apa pun di dalam rumah. Misalnya dia suka dengan anak-anak kecil yang baru dilahirkan ataupun wanita yang sedang hamil. Jadi kalau tidak ada apa-apa dalam rumah, dia tak akan masuk.
Cuma dia akan ganggu orang-orang yang ada dalam rumah tu. Dekat luar rumah dia akan terbang, di atas rumah dia akan suka bermain, ataupun kalau ada bahagian bawah rumah dia akan masuk bahagian bawah rumah. Wah. Jadi kalau seseorang nampak, berhati-hati. Ada kalanya dikatakan orang tu boleh pingsan, dan ada juga mengatakan boleh tak sedarkan diri sampaikan harus dikejarkan ke hospital. Saya tak pernah kena, tapi bila teman saya panggil tu, malam tu saya dengan ibu lah, malam yang sama setelah teman panggil, dengar di bumbung rumah seperti ada orang berlari dan bergerak. Memang menyeramkan. Jadi itulah yang saya nak kongsi sama pengalaman saya, Casey, dari Idris, Labuan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu dia kisah dari Idris. Baik, kita akan mungkin jawab panggilan. Edi, boleh? Ini saya seronok bercerita ni dengan kiriman-kiriman yang dihantar pada saya. Sampaikan saya terlupa nak jawab panggilan. Jadi apakah hotline Ria, Edi? 66911897. Siapakah gerangan di hujung talian? Hello, selamat pagi. Nampaknya mungkin dia terkejut. Jangan balan-balan yang telefon sudahlah. Kalau jawab telefon bunyi ayam letak. Okey. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Ini Edi. Siapa tu? Hello. Ria. Ada kisah. Hello. Hello ni Ria. Ya, saya. Saya nak offline boleh? Sebentar ya. Offline Panggilan kita kedua off air. Ini masalah sikit lah. Yep. Harap kalau anda ingin hubungi kami berdua, harap kita ke udara untuk berkongsi pengalaman. Jangan off air. Dan mungkin ada hikmahnya saya terlupa nak jawab panggilan pada pagi ini. Apapun MJ12, sekadar hiburan, jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Dan Edi dan Casey akan bersama anda esok lah. Kita harus akhiri tugas kita pada malam ini. Jumpa anda esok malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan juga khususnya sebelum tu kita ada segmen Suka Hati, Geng Burung Hantu lah. Jadi rancangan 4 jam namanya Geng Burung Hantu. Dalam Geng Burung Hantu ada segmen Suka Hati dan segmen Misteri Jam 12. Jadi Edi ada apa-apa nak cakap, Edi, sebelum tu? Ya. Nak jawab last caller ke macam mana? Kalau ada rasa pasal ada 2 caller ni sedih macam mana? Nak jawab ke tak nak? Kalau tak nak, tak payah. Kalau last nak, caller, kalau yang mendengar ni dapat menembusi bilik siaran, kita harap ringkaskan dan kalau boleh ringkaskan dan kita on air lah. Sebabnya yelah, dari tadi ada yang hubungi cuma tak dapat. Nanti saya kata, apa ni Casey, asyik cerita email aja. Kita jawab panggilan. Kita jawab panggilan. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar Pak Radian? Ya, Pak Radin. Ya. Ini janji kronik kes 5 minit ajalah. Okey. I'm a man with my words. Okey, Pak Radin, silakan. 10 minit tak sampai. Boleh, silakan. Ini Pak Din cakap, Pak Din pernah tolong satu kes tentang apa dipanggil penanggal kes ni. Tapi Pak Din tak nak sebut. Ni peristiwa terjadi berapa tahun yang lalu. Adalah seorang, bukan semua pembantu rumah. Kes yang orang pernah dengar tak kes ni. Sama ada berita. Ni bukan gosip, ini betul. Dia bila malam, orang kata dia ada kemasukan penanggal kesi yang ada diamalkan. Bila malam dia tidur, kepala dia terbang kesi. Dan bukan dia terbang, penanggal tu bersatu dalam badan dia. Tapi bila dia keluar malam, orang kata kirakan, kesi percaya waktu malam dia tidur dengan satu budak anak dia, orang kata 4-5 tahun kan pandai berbual. Jadi bila malam, orang kata dia, apa tahu kesi sangat penanggal dan apa ilmu penanggal yang bersatu badan dia, seperti apa tahu, kepala dia keluar daripada badan dia Casey, dan dia terbang. Apabila dia terbang, orang kata dia masuk balik ke gini, dia akan apa tahu, di rumah dia nanti ada satu macam apa tahu, titisan darah. Apa dia tanggal satu peristiwa ikhlas. Kalau nak tahu simbolik bagaimana ada tanda-tanda datangnya penanggal Casey, iaitu apa tahu, dia ada blood stain dalam mana-mana depan rumah kita atau selalu dekat tingkap.
kadang-kadang atau tingkap atau dekat, kita tengok kenapa ni enggak kaki bleeding ke tangan bleeding ke apa. Tapi itu tanda kehadiran penanggal ke si. Tanda-tanda simptom penanggal kalau dia datang, kita ada rumah kita ada titisan darah walaupun setitik ke setitik di mana, itu dia ada. Itu pasal Pak Adin cakap iklan ni, Pak Adin potong cerita. Jadi dia panggil Pak Raden, dia cakap, Pak Raden, ada kawan saya ni, dia cakap orang kata jiran dia, bila malam orang kata terkesi pecah, ini memang terjadi ke si. Ni pembantu yang bukan kerana dia bentuk, mungkin ada saka dia ke apa, tapi bila malam, ikhlas Pak Raden cakap, tak, kepala dia bagaikan berkisah daripada gini, tapi bukan kepala dia ke si. Penanggal yang dalam bersatu dalam diri dia tu keluar. Jadi merupai wajah dia dan keluar. Dan apabila keluar, jadi badan jasad rohani dia ni macam bersatu dengan penanggal ikut terbang. Tapi bila malam, tapi bila waktu dia tidur tu, jadi leher dia tu tak wujud. Seperti tak nampak ke si gaib. Jadi itu maknanya dia adalah menuntut ilmu penanggal atau dia bersatu atau dia ni mungkin ada saka penanggal ke si. Jadi bila satu hari anak dia yang bongsu, budak yang majikan dia ni 5 tahun, kalang kabut lari bangun 3 pagi kan kerana nak buang air kecil. Jadi kerja-kerja tengok, mana bibik punya bentuk kepala, leher tak nampak gitu macam gaib. Nampak bentuk leher je dekat bantal. Jadi dia pergi keluar, dia terkejut mak dia kata, mak akut macam budak cakap pelat, mak bib tak ada, bib muka tak ada, badan ada. Habis mak dia tengok, mak dia sifat keperanjat ke si. Tapi badannya ada. Jadi sebenarnya orang kata, jadi maknya terperanjat, mak dia cakap dengan telefon Pak Adin, saya bang cakap ini bibik saya ni, bila malam mereka kata betul badan tak ada macam kepala hilang. Tapi bentuk leher mana dia punya ini? Pak Adin cakap, ini kemungkinan ini orang kata kirakan ini ada bersatu dengan penanggal atau dia sendiri ada menuntut Pak Adin. Penanggal ni kasi bukan saja hantu, tapi ada juga orang yang ada bukan saka tu kasi. Diorang dalam diri diorang tu wujud orang kata ilmu penanggal kasi. Jadi bila malam dia kena apa tahu, cari berkorban, cari darah kasi. Jadi bila waktu dia dah dapat, dia terbang balik dan dia masuk balik dalam kepala orang tu. Tapi kadang-kadang bibik ni mungkin dia tahu atau mungkin dia tak tahu. Jadi itu Pak Din ringkaskan cerita. Jadi bila Pak Din datang, dia cakap Pak Din cuba tengok jam 3-4 pagi, Pak Din datanglah rumah saya. Jadi bila Pak Din datang malam, dia cakap buka pintu sekarang. Betul-betul tak ada ke sih? Bentuk kepala tu macam a doll, macam you got macam a doll anak patung yang kepala tak ada gitu. Pak Din tu, mana bentuk bila Pak Din pegang-pegang, bentuk manusia ni dah macam jadi, dia punya badan dah jadi macam doll tak, macam patung pula. Jadi Pak Din cakap, ini betul-betul lah memang dia ada lah penuntut lah. Jadi Pak Din cakap, kita mengendap pukul berapa? Jadi Pak Din ikhlas, memang buka tingkap dalam 5 pagi sebelum subuh, awal subuh kan nak azan. Betul-betul Pak Din dia terbang macam bentuk muka mek tu, analis masuk bersatu dekat kepala dia balik. Macam leher, baru nampak bentuk muka dia. Orang kata dan dalam bentuk bibir dia tu macam seperti dia tertidur dan apa tahu, tapi bibir dia tu ada bentuk lintas titisan darah. Jadi maknanya mek ni mungkin tak sedar ada penanggal yang bersatu dekat badan dia, jadi keluar melalui leher dia. Jadi wajah dia tak wujud. Mungkin nampak agak tahyul bukan? Tapi memang ada manusia kadang-kadang memang ada orang kata keserupan atau menuntut ilmu yang bersatu dengan penanggal yang menumpang di badan dia, kepala dia. Itu saja ya. Tapi pada nak cerita panjang, nanti lama orang membeza pula, orang komplain makhluk sesat ke apa, sedih aku. Atau siapa, tak ada makhluk yang sesat dalam dunia. Kalau siapa cakap begitu, all human being in the eyes of Allah Ta'ala is the same. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, ini dia apa yang dijanji dikotakan bagus Pak Radin. Jadi short and simple itulah yang diharapkan. Dan ini bermakna Pak Radin ni dengar maklum malas. Bagus. Bila kita mendengar dan kita rasa mungkin kadang-kadang kita tak nampak apa kita buat. Jadi pendengar ni ibarat cermin. Bila ada yang suka dengan Pak Radin bercerita, memang menarik lah. Cuma kadang-kadang ada yang katakan panjang. Jadi bila Pak Radin mungkin dah berikan kerjasama, satu perkara yang baik, Edi ya. Ya betul. Jadi kita nak tutup tirai, Edi. Ya, kita tutup tirai. Kita jumpa esok malam. Casey dan Edi. Misteri Jam 12. Hanya hiburan. Ya.